Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak terangkan Saya bodoh ke abang bodoh? nak cerita sikit pasal piston forge dengan piston cast. So jom kita tengok. 16.29. So ni video sambungan yang piston lebu. Sebab ni kesan lebu. So kalau macam ni disebabkan CR yang terlalu tinggi untuk piston ni. Ni piston jenis cast tau. Piston ni dia ada lubang, nampak? So ini penyebab loss compression dan enjin aku mati secara tiba-tiba bila aku berhenti. Dia mati tu memang kau tak boleh nak pulas lah. Mati-mati terus. So kat sini ada lubang. Bila ada lubang, compression yang dia build up dekat kawasan combustion chamber ni semua bocor keluar ke tepi. Then kalau korang nampak juga kat sini kita ada dia punya so kat sini dia ada juga crack. Korang nampak satu, 2 dan 3. Dia ada 3 crack dekat piston ni. Aku tekan ni dia boleh gerak. Nampak? Gerak. So ini adalah penyebab dia CR terlalu tinggi untuk piston cast. Tak semestinya piston murah ni dia boleh tak tahan. Dia tahan je, tapi dia tahan untuk spek dia je lah. Spek dia apa? Spek dia CR rendah. Sebab CR aku hari tu 11.89. Dia nak dekat 12 lah. Dan kat sini ada cok moho. Ada cok moho, kena valve, bawa ketuk. Nasib baik sikit je, tak banyak sangat. Ok, aku terangkan pasal piston forge dengan piston cast pula. Kita unboxing dulu. So piston yang aku beli adalah piston FJN Fuhojun. Piston ni dari mana? Dia daripada Taiwan. Nampak bendera Taiwan tu. Dia forged piston. Apa itu forged piston? Forged piston ni dia dihasilkan daripada satu bentuk besi yang kita namakan dia sebagai billet. Yang korang sebut billet-billet dekat Toyota Supra tu engine billet kan. Material billet kan. Tapi sebenarnya billet ni perkataan sebenar dia untuk bentuk dia berbentuk silinder yang solid. Itu ialah billet. So macam mana piston forge ni dibuat? Piston forge ni dia first daripada bentuk bilet tu lah. Dia akan panaskan tapi tak sampai lebu. Dia akan panas sampai boleh ditempa lah nanti. Dia tak lebu Apa maksud lebu? Lebu tu dah jadi cair terus. Kau boleh tuang. Oi, ketat je kotak dia. Lepas tu, lepas dia panaskan tu, dia akan ada satu molding yang dia orang akan masukkan bilet tu. Bilet yang dipanaskan tu, dia akan masukkan dalam satu mold. Lepas tu dia press pakai hidrolik. Bila press pakai hidrolik, bilet tu akan follow form mold tu. Dia akan follow bentuk mold tu. Mold tu apa? Dia punya acuan lah. Dia akan ikut bentuk acuan tu. So jadilah piston forge. Jadilah macam ni piston forge. So aku beli piston 63 untuk blok ni lah, 63 kan. So kat sini kita ada piston forge. Macam mana beza piston forge dengan piston cast? Kalau korang tengok kat sini dekat-dekat, dia punya finishing dia kat sini korang nampak dia macam halus dan licin sikit. Dalam halus dan licin. Kalau kita tengok piston cast, nampak? Dia macam kasar-kasar kan? Dia kasar tapi smooth. Sebab apa? Sebab piston cast dia orang akan panaskan dan lebu sampai dia jadi cecair. Contoh dia ambil lah besi apa-apa yang dia orang guna untuk buat piston ni kan. Dia orang akan panaskan. Dia orang ada juga acuan dia, acuan bentuk piston lah. Dia orang akan tuang. Kalau korang nampak selalunya kat atasnya ada bulatan tau. Itulah dia punya lubang yang diorang tuang masuk molten material tu lah. Molten tu cecair lah. Cecair tu akan masuk celah-celah acuan dia. Kenapa orang cakap piston cast ni tak kuat? Kenapa orang cakap selalu piston forge kuat? Sebab dia punya molekul zarah-zarah dekat dalam piston forge ni dia lebih duduk rapat-rapat lah. Lebih kurang macam tu lah, rapat-rapat dan secara teratur, uniform. Lepas tu kalau piston cast dia ikut suka dia lah. Dia punya molekul nak duduk kat mana. Sebab dia bila nak masuk kat tu, dia orang molten tu akan mengalir kan. Dia akan mengalir, dia akan masuk celah ni, dia akan pergi sana, dia ada pergi sini. So tak teratur. Dan aku nak cakap satu benda tak semestinya piston mahal lebih bagus daripada piston murah. Sebab piston murah dengan mahal ni ada kegunaan dia untuk spek dia. Apa guna piston forge? Untuk high compression, tahan lama tu mestilah kan. Tapi piston cast boleh je tahan lama kalau korang guna untuk spek dia yang betul lah.
Ni apa jadi kat sini. Aku buat untuk spek yang tak kena dengan piston yang dia bagi. Aku pun tak tahu. Dah jadi baru tahu. So kas ni dia tak tahan dia bukan tak tahan. Ayat yang betul dia tak sesuai untuk CR tinggi. So tu untuk piston kas. So yang ni aku beli piston forge. Okay guys, so bab sebutan forge ni, cara sebut dia ialah forge, F-A-W-J-D, forge. Bukan forget, bukan forget, bukan forget, bukan. Okay, tak bisa bahasa Inggeris. daripada FJN tadi, aku tengok ramai agak pakai FJN. Ada piston lain juga brand daripada SW Po, Tobaki ada. Banyak lagi piston forge, banyak dah sekarang ni. LC senang barang banyak. Sebab motor sampai sekarang dah ada V6. So kat sini dia bagi aku beli yang jenis untuk superhead. Kod-kod lah nak masuk superhead nanti kan. Okay, so aku nak tunjuk sikit cara nak kenal mana exhaust valve, mana exhaust pocket valve dengan intake. So aku ada vaning caliper kat sini. Okay, kedudukan pin piston ni dia memang takkan sama tengah. Dia akan sebelah besar sebelah kecil. So intake akan lagi kecil daripada bahagian exhaust. Jom kita check So kat sini dia ada anak panah. Korang nampak anak panah dia belah sini. Anak panah selalunya kita akan letak yang biasa kita guna. Anak panah akan tunjuk ke bawah kan. Kalau enjin, ni enjin akan gerak naik atas je ni kan, blok kan. Dia akan tunjuk bawah Ni anak panah bawah. So bawah ni adalah dia punya exhaust. Okay, yang belah ada anak panah ni 25.4. Kita check belah sana pula. Kat sini yang belah tak ada anak panah Tu nampak anak panah belah sana. Ni tak ada anak panah 24.3. Nampak tak? So bahagian exhaust akan lagi besar daripada bahagian intake. So bahagian exhaust ni dia punya lebar dia daripada tengah piston dekat sini dan sampai sini, dia akan lagi besar daripada intake. Nampak beza? Ni kecil sikit, ni besar sikit. Anak panah duduk belah mana? Akan duduk belah exhaust. Betul tak? Nampak anak panah? Betul. Betul. So ni exhaust punya, yang ni intake punya. Macam mana nak tahu? Bahagian exhaust ni, valve exhaust selalunya kecil tau. Tak, memang bahagian exhaust memang kecil pun. Tak ada yang exhaust lagi besar daripada intake. Contoh yang macam head 1922, exhaust 19, intake 22. Bawah ni exhaust 1922. So tu kalau cara nak tengok lah. So jom kita masukkan. First kau masuk sikit dulu. Okey, dah minyak kan. Lain macam lah dia punya pin piston ni. Dia tebal tengah, tepi nipis. Alright, so kat sini aku dah set TDC siap-siap. Dia punya penanda tu dekat satu garisan. Garisan yang atas, bukan yang garisan H tu, garisan atas Sepatutnya 0.8 tapi tak apa, kita dapat 0.77. Tadi 0.76. Kira okey lah tu. Jangan kurang daripada 0.7, jangan lebih daripada 1 mm.
193.9 bahagi 11.9. Tak, 193.9 bahagi 11.9. So dapat 16.29. Nice. Biar mana. Tak boleh. Kena buat lagi. Dia perlukan blok piston dengan head je, barulah sekata. Okay, 5ml. Masukkan coolant tadi, dapat 15ml. So CR aku 13.198. So aku kena kurangkan. Alright, so ni kali ketiga aku kira CR. Aku tambah gasket 1mm. So aku dapat yang keempat ni syringe keempat, aku dapat berapa tu? Dalam 3ml. Alright, jom kita tengok. So setelah uji kaji yang aku buat dari tadi, tambah gasket, buang gasket, aku dapat macam ni 11.165555556. Ini untuk CR aku. CR untuk buat daily 11 boleh lah, 11 hingga 12 boleh dikatakan buat daily. Bawah 10 pun boleh buat daily juga. Yang tu power tak keluar lah, power tak ada dan boleh buat daily. Yang ni just nice 11. So apa yang aku buat, aku tambah gasket 0.8. Tu pun kalau ada gasket 0.8, sekejap lagi aku pergi tengok. Deck clearance dia dapat 1.56. Ni aku dah kira. So ni kalau aku tambah gasket 1mm dapat 1.7 kan. So ni aku tambah 0.8 punya gasket, tambah dengan 0.76 tadi yang untuk gasket 0.3, dia jadi 1.56. Kira dah okey lah CR dia tadi. Ni CR CC 182 tambah 18 bagi 18 dapat 11.165. Betul tak CC 182? Betul, CC 182 dapat 11. So nice. Aku kena buat dia punya deck clearance bagi jadi 1.56. Ni deck clearance dia. Sepatutnya jadi macam ni. Maksud dia aku kena, kalau ada gasket yang 0.8 tambah 3 iaitu 1.1 mm. Ada ke tu? Hei, tak tahulah. Jadi kita tanya. Tadi yang 16 tu sebab kita letak enjin kat atas ni. So air dia tu dia jadi sengit. Bila air jadi sengit, air dia yang kawasan atas tak kena lah. Itu yang jadi CR16 tu. So yang ni dah okey lah. Aku kena cari gasket 0.8 ataupun gasket 1.1. 20 minutes later. Guys, so tadi aku pergi ke kedai, aku cari gasket blok. Gasket blok ni yang dekat bawah blok lah, bukan yang atas dekat head ni. Kat bawah blok ni. So aku perlukan 1.1 mm. So kalau boleh aku nak dapat 1 mm, tapi semua kedai aku cari dekat tempat aku ni memang tak ada gasket blok 1 mm. Yang ada satu kedai tu memang ada gasket blok, tapi dia ada 2 dengan 3 sahaja. Satu tak ada. Sekarang ni aku nak pasang je dulu biar dia CR13. So yang tadi mana? Ni yang tadi kan 13.198. Aku akan pakai juga CR yang tu. Nanti aku akan beli dekat Shopee. Inilah sebab kenapa aku jadi budak Shopee. Barang semua Shopee, enjin pun Shopee. Sebab bila pergi kat Shopee, dia murah. Murah tu satu hal, sebab dia orang tak perlu bayar sewa kedai. Lepas tu dah lah murah, senang nak cari, barang ada, ready stock, confirm ada. So sekarang aku nak pasang. Nanti tengok je lah. Dah siap pasang. Okay, bye. Alright guys, so nak buat trouble sikit, biarkan dia. So sekarang dah pukul 7. So jom kita start lah. Tadi aku dah start. Aku nak tunjuk bunyi ni. Sekali start.
So settle. Aku nak pakai yang ni pula. Aku nak tune esok. Esok aku tune dia punya carburetor untuk exhaust open. Tapi aku tak tune kat sini lah, aku tune tempat lain. Okay tu je guys. Bye.